Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah berkenan bagi pelantikan beberapa pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Timbalan Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, dinaikkan pangkat menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan tugas dan tanggungjawab di bawah Perbandaran dan Daerah. Yang Mulia Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Jabatan Perdana Menteri, dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan tugas dan tanggungjawab di bawah keselamatan dan kesejahteraan. Yang Mulia Awang Haji Ahmad Nizam bin Datuk Paduka Haji Ismail, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan tugas dan tanggungjawab di bawah Perundangan Antarabangsa dan Penyelidikan. Tarikh pelantikan pegawai-pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Sabtu 18 hari bulan Zulkaedah 1443 bersamaan 18 hari bulan Jun 2022. Situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 2 kes sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 84.4% dan 70.3% bagi dos kedua. Dalam pada itu, liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 72.1%. Sementara itu, 519 kes baru dilaporkan kemarin dengan 415 kes sembuh, manakala jumlah kes aktif sebanyak 3,550. Pelbagai kemajuan dan usaha dilaksanakan ke arah memastikan pembelajaran sepanjang hayat di negara Brunei Darussalam, terutamanya melalui kaedah pendekatan Whole of Nation dalam mempromosikan peluang bagi pembelajaran sepanjang hayat yang memerlukan penglibatan aktif pihak-pihak berkepentingan termasuk kolaborasi antara kementerian serta kerjasama di antara sektor awam dan swasta. Menteri Pendidikan menyatakan demikian ketika menyampaikan kenyataan mengenai dasar-dasar negara mengenai pembelajaran sepanjang hayat, pencapaian, cabaran dan cadangan semasa bengkel dasar-dasar negara mengenai pembelajaran sepanjang hayat ke arah kemampanan di Asia Tenggara secara maya. Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh juga mengongsikan pelancaran inisiatif Skills Plus di bawah program Learn and Grow di Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Kementerian Pendidikan yang merupakan hasil dari usaha sama di antara kementerian, sektor awam dan sektor swasta dan pihak kementerian percaya dengan adanya tadbir urus yang baik dan kerjasama serantau boleh memastikan tiada pelajar sepanjang hayat ketinggalan dan wilayah ini dapat dibangunkan secara mampan. Bengkel merupakan sebahagian daripada persidangan antarabangsa ke-7 mengenai pendidikan dewasa anjuran UNESCO, Institute for Lifelong Learning, UIL.
Seorang pegawai kanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dinaikkan ke pangkat Brigadier General yang berkuasa kemarin. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB, bagi Colonel Saiful Rizal bin Abdul Latif, Pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Hadir Brigadier Jeneral bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Kementerian Kesihatan menyanjung tinggi penglibatan yang signifikan dan proaktif Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB ke arah menyumbang dalam bantuan pentadbiran, logistik, kepakaran ketika negara berdepan penularan wabak COVID-19 melalui pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation. Perkara tersebut antara yang digariskan semasa upacara pembarisan tamat latihan rekrut lelaki pengambilan ke-168. Majlis berlangsung di Padang Kawat Institut Latihan ABDB, Penanjung Garrison. Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, juga melahirkan keyakinan penglibatan tersebut turut memfokuskan kepada tugas utama iaitu menjaga keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara melalui pendekatan-pendekatan tertentu. 300 rekrut lelaki menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan. Juga hadir Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Jurulatih dan rekrut yang menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang latihan juga menerima anugerah. Seminar Tenaga Sempena Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun MYCE 2022, Minggu Tenaga antaranya bertujuan menjadi wadah bagi perkongsian pengetahuan serta peluang untuk berinteraksi sesama pihak industri yang berkepentingan. Seminar dirasmikan oleh Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Dalam ucapannya, seminar ini diharap dapat memberikan inspirasi dan motivasi dan para peserta dapat menimba pengetahuan dan pemahaman. Seminar disertai oleh 19 orang penceramah dari dalam dan luar negara yang mengongsikan kajian kes masing-masing, umpamanya bidang marginal yang berdaya maju dari segi ekonomi melalui proses yang dioptimumkan. Ini memenuhi penerapan teknologi baharu untuk menggalakkan pelaburan dan pembangunan bidang yang mencabar. Seminar tenaga akan menghimpunkan pakar-pakar industri yang terdiri daripada agensi tempatan, serantau dan antarabangsa untuk berkongsi pengalaman mereka mengenai dengan trend-trend semasa, cabaran amalan terbaik dan peluang pekerjaan dalam sektor minyak dan gas. Bidang huluan, integriti aset dan kesihatan antara yang dibincangkan semasa seminar tenaga yang diteruskan sempena MYCE 2022. Seminar antaranya membincangkan isu teknologi hijau yang inovatif. Antara yang hadir Pengiran Haji Jamra Wira bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. 3 lagi sesi yang lain mengongsikan pandangan mengenai pendigitalisasian dan inovasi yang boleh membentuk huluan industri minyak dan gas. Para panel juga mengongsikan pandangan dan amalan terbaik tentang kaedah pengurusan aset dalam menangani cabaran masa kini dan akan datang. Siri SME 360 Forum Tenaga mengongsikan perbincangan mengenai peluang perniagaan kecil dan sederhana, amalan terbaik dan masa depan sektor tenaga. Forum adalah sebahagian dari sokongan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD bagi MYCE 2022 Minggu Tenaga. Sesi forum antara lain membincangkan mitos industri minyak dan gas dan menegaskan tentang piawaian dan budaya dalam sistem eko minyak dan gas. Sesi lain meneroka konsep tenaga mampan dan kepentingannya bagi masa depan.
Forum diteruskan dengan perkongsian pandangan dan amalan terbaik dalam sektor tenaga. Dapat membuka peluang kepada peniaga dan juga mempelajari apakah keperluan yang digariskan oleh autoriti dari petroleum dan operators. Apa yang diorang explain tadi adalah diorang best practice industri yang dapat membangun atau menjadikan diorang peniaga yang lebih berdisiplin dan ada peluang untuk mengembang majukan perniagaan diorang keluar dari negara Brunei Darussalam. Sebagai sebahagian usaha bangkit menyediakan platform perkongsian pengetahuan antara para pengusaha dan industri, Brunei MYC 2022 juga mengadakan sesi penglibatan pasaran sempena Minggu Tenaga. Sesi diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas sehingga hari ini. Sesi kali ini memberi peluang kepada syarikat-syarikat yang mengambil bahagian untuk mendapatkan nasihat mengenai aktiviti, rancangan dan peluang perniagaan sedia ada dan masa depan sektor tenaga. Market engagement ini bertujuan untuk menjadi satu platform di mana usahawan-usahawan dan juga syarikat-syarikat boleh mendapatkan makluman lanjut mengenai aktiviti-aktiviti di dalam sektor tenaga. Kami dari Bank Usahawan melakukan dua produk pembiayaan iaitu murabahah dan tawar. Artinya kami menyediakan produk ini dari segi pembiayaan untuk MSME di Brunei Darussalam. Kami ada promotion untuk our entrance ticket to Surya Energy Lab. It's a 50% discount, so each of the ticket, if sekiranya visitors or student wants to purchase, it's 50% off. Orang ramai dialu-alukan untuk mengunjungi pameran kerjaya yang dianjurkan oleh Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Pameran berlangsung sehingga hari ini di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pameran mengetengahkan peluang bagi para penuntut tempatan yang berhasrat melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi dengan mengambil program-program yang relevan yang diperkenalkan oleh Institut Pendidikan Tempatan ke arah meningkatkan kelayakan dan persaingan bagi pengambilan pekerjaan di masa depan dalam sektor tenaga. Ia juga merupakan peluang bagi lepasan pelajar yang mencari pekerjaan terutama di sektor tenaga. Rombongan kedua jemaah haji negara Brunei Darussalam yang menaiki pesawat Diraja Brunei BI4203 dari negara Brunei Darussalam kini berada di Madinah Al-Munawarah. Pelapor Haji RTB Azizi Ahmad ada laporannya. Rombongan kedua dan terakhir yang membawa seramai 206 jemaah haji negara Brunei Darussalam tiba di lapangan terbang antarabangsa Putera Muhammad bin Abdul Aziz kira-kira pukul 2.10 petang waktu tempatan, iaitu 7.10 malam waktu Brunei. Ketibaan jemaah haji ini dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof bin Haji Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi di Riyadh. Rombongan seterusnya dibawa ke tempat penginapan yang telah disediakan oleh syarikat perkhidmatan pakej haji yang terlibat, iaitu di Hotel Dalah Taibah. Setelah 2 tahun ditangguhkan, kini seramai 453 orang jemaah haji negara Brunei Darussalam berada di Tanah Suci bagi menunaikan rukun Islam kelima. Bersama kita mendoakan agar semua urusan haji dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan sempurna. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dari Madinah Al-Munawarah, Aziz Ahmad melaporkan untuk Berita RTV. Rata-rata jemaah haji negara yang ditemui melahirkan rasa syukur selepas menunggu 2 tahun untuk berada di Tanah Suci dan menunaikan haji. Buat kali pertama saya naik haji, actually supposed to be pergi 2 tahun lepas, but tergandala disebabkan oleh pandemik COVID. So now alhamdulillah terpilih untuk menunaikan fardu haji dengan isteri saya. Saya berasa bersyukur
pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana akan diberi peluang untuk menunaikan fardu haji tahun ini setelah 2 tahun tertangguh. Alhamdulillah menjadi tetamu Allah di tanah Madinah ini, alhamdulillah, dan akan menunaikan fardu haji di Mekah nanti. Merasa bersyukur di atas nikmat yang telah diberikan setelah 2 tahun tertangguh. Rasa bersyukurlah. Dan di kesempatan ini juga saya menjunjung kasih kehadapan majlis Kebawah Duli Maha Mulia kerana telah menguruskan jemaah-jemaah haji negara Brunei Darussalam dengan begitu cemerlang. Syukur alhamdulillah lah kerana terpilih menjadi tetamu Allah di sini. Semoga kami mendapat haji yang mabrur. Peranan dan sumbangan wanita adalah sangat penting dalam sama-sama berganding bahu mencapai kemajuan ekonomi, kesejahteraan keluarga, sosial dan kemakmuran negara. Di negara Brunei Darussalam, Hari Wanita Antarabangsa disambut setiap 6 Mac yang bertujuan meraihkan pencapaian para wanita di seluruh dunia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Raikan Pencapaian Wanita. Semakin maju, peranan wanita dalam pembangunan negara menjadi semakin penting. Peranan mereka tidak lagi terhad di rumah sebagai ibu mahupun isteri, tetapi juga dalam pelbagai aktiviti pekerjaan di luar rumah. Dari aktiviti ekonomi tidak formal hinggalah kepada bidang profesional seperti dalam bidang pendidikan, keagamaan, perubatan, kejuruteraan, perbankan, perundangan dan sebagainya. Sejajar dengan kedudukan wanita sebagai nadi dalam sesebuah keluarga dan mendukung pembangunan negara, maka pencapaian wanita itu perlu diraikan di pelbagai aspek. Di negara Brunei Darussalam, kita mengiktiraf sepenuhnya kepentingan peranan wanita dalam pembangunan sosioekonomi negara di samping mengakui bahawa kesaksamaan hak dan permerkasaan wanita. Dalam mendukung hasrat negara ke arah mempelbagaikan lagi sumber ekonomi negara termasuk dalam mempergiatkan lagi industri penternakan dan pertanian di negara ini, sebuah ladang ternakan kambing yang diusahakan oleh anak tempatan di kawasan kemajuan pertanian Limpaki Kampung Mulaut menyediakan perkhidmatan akikah dan korban. Kambing-kambing kami yang kami bakalkan ini untuk korban akikah selalunya dalam 50 ekor, 60 ekor yang dibeli daripada syarikat-syarikat yang lain. Sebab apa? Kambing-kambing yang kami ternak ini adalah kebanyakannya daripada luar negara, yaitu dari Australia melalui daripada syarikat-syarikat tempatan yang besar. Syarikat milik Awang Haji Abdullah bin Abdul Rahman mula beroperasi pada 1 Jun 2017. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menawarkan 5 hektar ladang kambing yang mana separuh daripadanya ditembok untuk dijadikan tempat menternak kambing dan menanam rumput. Pada masa ini, syarikat tersebut mempunyai lebih 170 ekor kambing jenis BOA dan juga biri-biri jenis Dorpa dari Australia. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi pada pukul 2.30 petang nanti di saluran RTB Perdana. Lebuh Raya Tedisai Lumut dibuka semula sepenuhnya hari ini 18 Jun 2022. Sehubungan itu, para pengguna lebuh raya berkenaan adalah diingatkan untuk sentiasa mematuhi papan tanda lalu lintas dan had laju yang dibenarkan. Jabatan Kejaraya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya maklumkan lebuh raya berkenaan dibuka sepenuhnya selepas kerja-kerja perbaikan tambak jalan susur di Lebuh Raya Tedisai Lumut selesai dilaksanakan. Lebuh raya berkenaan akan dibuka bermula pukul 10 pagi. Sebarang aduan hubungi Talian Darussalam 123 atau live chat Talian Darussalam di talian 8333-123 atau email pro@pwd.gov.pn.
Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampaian pagi untuk membawakan bahan menarik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.